Assalamualaikum, nama saya Muhammad Amir bin Muhammad Zawawi. Nombor matrik saya ialah 058827 dan saya daripada Fakulti Informatik dan Kekomputeran. Okey, untuk pertama sekali, ini ialah poster untuk sistem tempahan bilik mesyuarat Sekolah Menengah Kebangsaan Kubang Kelantan 1. Yang pertama sekali ialah pengenalan. Pengenalan ialah sistem tempahan bilik mesyuarat SMK Kubang Kelantan 1 adalah satu sistem tempahan di laman web untuk para pelajar dan pengguna untuk membuat tempahan bilik mesyuarat. Sistem tempahan bilik mesyuarat adalah sistem yang bertujuan untuk memudahkan pelajar dan guru dalam membuat tempahan bilik secara atas talian. Sistem ini semestinya dibina untuk memberi kemudahan dan menjimatkan masa pelajar dan guru semasa menggunakannya. Yang kedua ialah objektif. Objektif sistem ini ialah mereka bentuk sebuah sistem tempahan bilik mesyuarat SMK Kubang Kelantan 1 yang sistematik dan lebih efisien. Membangunkan satu sistem tempahan bilik mesyuarat SMK Kubang Kelantan 1 untuk menguruskan tempahan. Dan yang terakhir ialah mengimplementasi dan menguji kebolehfungsian sistem dalam menyimpan data-data tempahan bilik mesyuarat SMK Kubang Kelantan 1. Sasaran untuk sistem ini ialah sasaran kepada pengguna ialah supaya dapat menggunakan bilik mesyuarat secara sistematik. Sasaran kepada admin pula ialah supaya dapat menguruskan data dengan sistematik. Untuk ini ialah metodologi sistem ini. Pengumpulan keperluan dan analisis, reka bentuk, pembangunan, pengurusan, pelaksanaan. Dan ini ialah laman antaramuka untuk sistem saya. Perisian bagi sistem ini ialah baca NetBeans, PHP, MyAdmin. Saya akan tunjuk bagaimana sistem ini berfungsi. Ini adalah coding login pengguna. Kita akan cuba run dulu. Pengguna termasuk pelajar dan guru. Jika ini adalah interface untuk login pengguna, kita cuba daftar pengguna baru. Contohnya nama Muhammad. ID pengguna ialah T. Bagi ini pula nombor telefon adalah pengguna untuk guru dan kelas adalah pengguna untuk pelajar. Contohnya nombor telefon. Dan kita akan setkan kata laluan. Dan apabila kita mendaftar, maklumat-maklumat itu akan masuk kepada database. Ini contohnya database yang telah saya daftar tadi. Dan kita akan cuba login. Okay. Ini adalah laman utama bagi sistem saya. Button tempah ialah button ini akan pergi ke di sini kita akan boleh membuat tempahan. Contohnya, tarikh kita ingin menempah bilik mesyuarat itu pada 28 bulan 1 2022 dan ini ialah masa mula start pada pukul 8 pagi sampai pukul 10 pagi. Dan terdapat dua pilihan bilik mesyuarat. Antaranya ialah bilik pengaraya dan bilik pekik. Contohnya, kita akan pilih bilik pengaraya sebagai tempat mesyuarat kita dan kita akan tekan submit. Dan apabila submit, dia akan pergi ke laman utama kembali. Data-data yang kita tempah itu akan dimasukkan ke dalam tabel tempahan. Contohnya, ini ID pengguna G1234, ID tempahan ialah 6, status untuk tempahannya pending dan tarikh ni masa mula dan masa tamat.
Button kemaskini tempahan ini pula, contohnya jika tempahan pada masa itu gagal, kita boleh edit di kemaskini tempahan. Contohnya kita ingin menukar masa, iaitu dari pukul 10 hingga ke pukul 12. Kita boleh, apabila kita tekan kemaskini di dalam database ini juga, dia akan bertukar daripada masa mula pukul 10 hingga 12. Untuk profil ini pula, contohnya kita ingin menukar nama untuk ini, kita boleh menukar nama dan kita akan tekan kemaskini, dan di dalam database ini dia juga akan bertukar ini. Untuk profil ini pula, contohnya kita ingin menukar nama untuk ini, kita boleh menukar nama dan kita akan tekan kemaskini, dan di dalam database ini dia juga akan bertukar ini. Ini ialah coding untuk interface saya bagi pengguna. Seterusnya, kita akan cuba login untuk penyelaras atau admin. Pertama sekali kita akan run di login. Dan kita cuba mendaftar untuk penyelaras baru. Contohnya, penyelaras baru ialah ID dia ialah dan nombor telefon dia ialah dan password. Kemudian kita tekan register. Kemudian data-data itu akan masuk dalam ini. Dan kita akan cuba try login. Okey, ini ialah interface untuk penyelaras. Tugas penyelaras ialah untuk mengemaskini status pengguna. Contohnya daripada pending ke berjaya. Ini ialah contohnya. Ini ialah laporan untuk penyelaras dan ini ialah tempahan untuk pengguna. Contohnya, tekan kemaskini, dekat status pending ni, kita tukarkan kepada berjaya. Dan selepas itu, kita tekan kemaskini, data berjaya dikemaskini. Okey, dan di dalam database juga, dekat tabel tempahan dan untuk ID tempahan 6, status telah bertukar kepada berjaya. Dan yang ini juga dekat kemaskini tempahan, status telah bertukar kepada berjaya. Ini ialah semua database untuk sistem saya. Yang pertama sekali kita ada tabel bilik mesyuarat. Di dalam tabel mesyuarat ini kita ada ID bilik sebagai primary key, dan yang kedua ialah nama bilik. Tabel yang kedua ialah tabel pengguna. Di dalam tabel pengguna ini kita ada 4 ID pengguna sebagai primary key, nama, nombor telefon atau kelas dan kata laluan. Yang ketiga, penyelaras bilik mesyuarat. ID penyelaras ialah sebagai primary key. Yang kedua ialah nama, nombor telefon dan kata laluan. Yang terakhir, tabel terakhir ialah tabel tempahan.
ID tempahan sebagai primary key, ID bilik sebagai foreign key, ID pengguna sebagai foreign key, status, tarikh, masa mula dan masa tamat. Itu ialah semua table-table database bagi sistem saya.